Assalamualaikum. Nama saya Nabil Muhammad Mahidin, daripada kelas EM3, dan untuk subjek CTU 552 ataupun falsafah dan isu semasa, saya akan menceritakan secara ringkas tentang kajian-kajian yang ataupun assignment yang telah dibuat sepanjang semester ini. Bagi kelas kami EM3, kami telah sebulat suara memilih topik ajaran sesat untuk dijadikan tema sebagai kajian semester kali ini. Jadi setiap individu telah memilih satu ajaran sesat untuk dikaji. Pertama sekali saya akan beritahu tentang definisi ajaran sesat. Definisi ajaran sesat adalah boleh didefinisikan sebagai ajaran atau fahaman yang tidak selari dengan akidah dan ajaran Al-Quran dan hadis. Bagi kajian kali ini, kumpulan kami telah memfokuskan tentang kepercayaan dan amalan khurafat dalam ajaran sesat. Jadi, apa itu khurafat? Definisi khurafat mengikut Mufti Sabah punya website adalah semua cerita atau amalan, ajaran, rekaan yang menyimpang daripada agama Islam ataupun seperti pantang larang, pemujaan dan kepercayaan. Antara contoh-contoh khurafat yang ada dalam masyarakat seperti kepercayaan, contohnya macam jika ada rama-rama masuk dalam rumah, maksudnya mungkin akan ada tetamu, ataupun kalau pecahkan cermin akan dapat sial selama 7 tahun. Antara ciri kesesatan ajaran Ahbash ni adalah yang paling jelas sekali, perkara khurafatnya adalah mereka menjadikan kubur sebagai tempat untuk memohon pertolongan dan berdoa, terutamanya kubur orang alim. Golongan Ahbash ini mempercayai bahawa roh-roh orang yang telah meninggal dari kubur, yang telah meninggal akan keluar dari kubur untuk menunaikan hajat dan membantu mereka yang memohon sebelum kembali kepada kubur masing-masing. Selain daripada itu, Ahbash juga ada mengeluarkan fatwa-fatwa yang secara jelas tidak selari dengan kandungan Al-Quran dan hadis. Antara fatwa-fatwa yang dikeluarkan adalah zakat juga tidak diwajibkan ke atas wang kertas kerana ininya bukanlah dari emas dan perak. Golongan Ahbash juga menganggap bahawa ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW adalah tafsiran daripada Jibril sendiri. Maksudnya apa yang datang, apa yang Rasulullah dapat daripada Jibril bukanlah sebiji-sebiji daripada kalam Allah. Selain daripada itu, sebenarnya antara ciri yang paling utama sekali untuk golongan Ahbash ni, dia kerap atau sering kali memfitnah ataupun mengkafirkan mereka yang tak sehaluan. Golongan ini juga terkenal dengan perangai mereka yang suka mencaci dan mencela para sahabat Rasulullah SAW. Seterusnya, kita pergi pada cara-cara penyebaran di Malaysia. Cara penyebaran utama yang digunakan adalah dengan mengedarkan risalah ataupun buku-buku mengenai pengasas dia, Abdullah bin Muhammad ataupun Abdullah Al-Harari, dan menceritakan tentang kehebatan pengasas yang didakwa sebagai salah satu ulama besar Islam. Jadi kita dah tahu dia punya pengasas, ciri-ciri dan juga cara penyebaran. Kita pergi ke faktor macam mana masyarakat boleh menerima ataupun macam mana ajaran ni boleh terserap di masyarakat Malaysia terutamanya. Yang pertama adalah
kurang kefahaman dalam membezakan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, kita biasa dengar pasal selalu meminta izin dengan penunggu di hutan, ataupun menganggap semua benda mempunyai roh dan mohon izin sebelum membuat sesuatu di pokok. Kemudian ada juga perbuatan memohon pada kubur orang alim ataupun kubur keramat. Inilah yang sama dengan ajaran Ahbash. Jadi ada masyarakat yang sedikit keliru di situ. Faktor yang kedua adalah masyarakat mula terpedaya dengan dakwaan Al-Ahbash yang mengatakan pengasas mereka adalah salah satu daripada ulama besar Islam. Ini berkait dengan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengenal pasti sumber yang benar dan palsu. Selain itu, Al-Ahbash juga mendakwa mereka mengikut Imam Syafi'i, iaitu mazhab utama di Malaysia. Ini juga menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dan terikut dengan ajaran ini. Kemudian, apakah akibat ataupun implikasi yang datang daripada penyebaran agama ataupun ajaran Al-Ahbash ini di Malaysia? Salah satunya adalah yang ketara, iaitu perpecahan dalam masyarakat ataupun keluarga, di mana salah satu kes ada seorang anak yang sanggup mengkafirkan ayahnya dan memutuskan talian silaturahim dengan bapa sendiri kerana berbeza fahaman ataupun kerana ayahnya tidak mahu mengikut ajaran Al-Ahbash. Jadi di Malaysia, Majlis Fatwa Negeri Perlis telah mengeluarkan fatwa terhadap ajaran ini yang mengatakan ajaran tersebut adalah ajaran yang sesat dan melampau, dan ajaran ini haruslah dihalang penyebarannya kerana mudarat yang dibawa ke atas masyarakat. Untuk tugasan kedua, kami perlu melakukan satu artikel review, iaitu kita perlu pilih salah satu rujukan yang digunakan daripada tugasan satu, kemudian cari perkara-perkara yang menarik yang boleh di review. Jadi untuk tugasan kedua ni, saya telah memilih artikel Al-Ahbash and the Wahhabiyah, Interpretation of Islam. Karya ini ditulis oleh Mustafa Kaba dan juga Hagai Erlich. Apa yang menarik? Yang pertama sekali, apa yang menarik perhatian saya daripada artikel ni, penulis telah memberi satu sudut pandang baru untuk ajaran Al-Ahbash ni. Sebab bagi penulis, dia memandang ajaran Al-Ahbash ni sebagai salah satu cabang daripada Islam, macam salah satu mazhab, bukanlah satu ajaran sesat. Dan daripada kisah ataupun penulisan ni mendapat nampak macam mana pengasas ajaran ini pun sebenarnya menerima banyak tuduhan, dan juga dia ada terangkan beberapa justifikasi ataupun rasional daripada pegangan ataupun fahaman-fahaman yang dipegang oleh golongan Ahbash ini. Tapi masih lagi sebagai seorang Islam ataupun untuk diri sendiri, masih lagi dapat menilai bahawa pegangan-pegangan yang diorang Ahbash ni pegang adalah bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis. Dan satu lagi, kita juga haruslah menurut fatwa yang telah dikeluarkan oleh Mufti, kerana mereka sudah tentunya lebih arif dan telah memberikan sebab-sebab kenapa ajaran Ahbash ini telah difatwakan sebagai sesat dan memudaratkan.
Satu lagi perkara yang saya dapat daripada artikel ini iaitu mengenai fitnah. Artikel ini dia memfokuskan tentang hubungan ataupun perbalahan antara Ahbash dan juga Wahabi, dan berdasarkan kisah perkembangan ajaran ini dalam artikel ini, saya dapat lihat betapa besar implikasi yang datang daripada fitnah ataupun tuduh menuduh. Fitnah ni berdasarkan artikel ni dia dapat membentuk ataupun meruntuhkan satu organisasi. Tuduhan yang sikap tuduh menuduh dan juga yang diikuti dengan sifat taksub dapat membawa sehingga mungkin pertumpahan darah. Kesimpulan daripada kedua-dua assignment ni, jauhilah fitnah dan pastikan sumber ilmu itu betul supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang sesat. Itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.